Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hari ini kita nak merenung satu ayat saja daripada surah At-Taubah 105 ayat. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyhadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kita nak tengok mana ayat satu-satu. Tadi tak ambil wuduk tak sejuk, dah ambil wuduk sejuk. Waqul, dan katakanlah wahai Muhammad, perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan dipanjangkan oleh para ulama. Dan hari ini kita mendengarlah apa yang hendak dikatakan. Apa yang nak dikatakan? I'malu, bekerjalah kalian. Ini adalah ayat perintah, lafzul amri, ayat perintah. Bekerjalah kalian. Atau kekalkan saja ain mim lam, beramallah kalian. Cumanya kalau sebut beramallah nanti takut fahamnya sempit. Kat surau, kat sejadah pula. Kalau bekerjalah, berusahalah, yang tu dia luas sikit. Mana-mana pun okeylah tu. Jadi faham, Allah perintah kita jangan duduk diam. Berusaha, beramallah, bekerjalah. Amal ada dua jenis. Satu amal khusus, dua amal umum. Amal umum apa dia? Semua orang boleh buat. Solat, lelaki, perempuan, raja, rakyat, orang bandar, orang kampung, semua boleh buat. Kaya, miskin. Zikir, semua orang boleh buat. Ada yang khusus pula. Ada yang khusus kerja-kerja menteri, rakyat tak boleh take over. Kerja-kerja pegawai daerah, kerani tak boleh take over. Kerja-kerja suami, isteri tak dapat take over. Jadi kita kecutkan perbincangan hari ini untuk menyahut isu bekas suami akaunnya perlu dibekukan kerana enggan memberi nafkah kepada bekas isteri dan anak-anak. Ada isu sekarang lah. Ayah yang enggan memberi nafkah kepada anak perlu dipenjarakan. Kita baca dalam surah Al-Baqarah. Jadi itu isu. Jadi cuba kita rawat isu ini dengan ayat Al-Quran, bukan rawat Japi Serapah tak. Kalaulah orang Melayu ini, orang Islam di Malaysia ini beriman dengan ayat ini, mungkin tak ada timbul beku akaun atau penjara kalau tak beri nafkah. Kerana apa? Kerana iman ada 6 rukun. Antaranya beriman dengan kitab. Kitab ada 4. Salah satunya Al-Quran. Yang 3 lagi sudah dimansukhkan, tak boleh pakai dah. Maka tinggallah Al-Quran. Al-Quran ada 30 juzuk. Antara juzuknya, antara surahnya surah At-Taubah. Dalam At-Taubah tu antara ayatnya ialah ayat ini. Jadi berwajib beriman. Apa makna iman?
Iman ni kita letak kokoh-kokoh dalam hati. Lepas tu kita ngaku, tuturkan dengan lidah. Lepas tu kita buat dengan anggota. Sekarang ni perintah kepada suami dalam bab i'malu, bekerjalah, beramallah. Jadi amal suami yang ada kait dengan isterinya ialah dua. Ni suami dah ramai dah ni. Yang belum datang cepat sikit datang. Ni nak sampai wasiat penting. I'malu, beramal, bekerjalah. Amal suami yang ada kait dengan isteri, yang status hukumnya wajib, ada dua. Apa dia? Satu, pastikan isteri tu pandai baca Quran. Wajib ke atas siapa? Wajib ke atas suami ke atas ustaz? Suami. Jadi beberapa kali kawan-kawan panggil isteri duduk depan suruh baca Quran, betulkan tajwid. Setakat ni berapa kali? Cuba angkat tangan. Siapa yang seminggu sekali buat macam tu? Tak ada. Sebulan sekali? Tak ada. Orang panggil isteri suruh buka baju naik atas katil, ada. Itu wajib juga, buat pahala. Amal juga tu kan, InsyaAllah bolehlah kot kita tu ya, sebab kita dah faham kan. I'malu, beramallah kamu wahai suami. Ya, dia tak boleh tukar. Isteri pula panggil abang ni, bang duduk depan saya ni, abang baca Quran, saya betulkan ikhfa syafawi. Lepas tak kewajipan suami tu? Tak lepas. Dia tak boleh take over. Sebab dia khusus untuk suami. Sebab Allah sayang kat suami ni, nak bagi masuk syurga pahala banyak. Dengan syarat amal itu dilaksanakan. Macam ceramah rumahku syurgaku pula tak, ini ceramah Quran. Terangkan Quran. Wahai suami, malu beramallah, insya-Allah. Berazam kawan-kawan sama-sama kita. Kewajipan suami pada isteri yang kedua apa dia? Selain daripada bimbing fardu ain, apa dia? Ada sahabat-sahabat kita perempuan ni banyak soalan tu. Ustaz, dia kata, saya kalau solat Ustaz, ongoing daripada iktidal tu nak pergi ke sujud turun bawah tu, angin keluar daripada faras tu Ustaz. Angin keluar daripada faras. Batal tak Ustaz? Saya kata, rujuk fatwa lah. Rujuk. Oh, batal. Sebab fatwa dah kata dia datang daripada rahim, daripada dalam perut, betul ya? Bukan terkumpul di ruang faras tu, tapi daripada dalam. Oh, batal. Batal ke Ustaz? Yelah, fatwa kata batal. Ya Allah Ustaz, saya selama ni terus je salat. Jadi siapa yang kena tu? Ustaz ke tak bimbing atau suami? Yang menanyanya bini orang. Baik, suami dengan dalam tahu. Bukan hanya isteri ni kita peluk, telanjang, cium peluk dan cium tu dia bimbing fardu ain tu fardu. Ini rakam elok kita naik YouTube insya-Allah. Kita viral ke seluruh suami. Supaya bukan kita nak kutuk suami tu, supaya suami ni nanti depan Allah Taala dia terperanjat tu. Dia tak ada duha, dia tak ada selawat banyak, dia tak ada zikir banyak, tak ada tahajud, tiba-tiba depan Allah Taala nanti Allah kata, "Hei fulan, dipersilakan ke syurga." Aku masuk syurga. Dia dah banyak. Lalu dia kata, aku ni dulu tak ada lah, tak pernah pun solat duha. Aku tak pernah pakai serban, pakai jubah dulu. Kan nasib seluar selek baju ke dalam pakai tie Allah kata, banyak pahalamu tu. Kan wajar bini muka rumah tu ngaji Quran, fardu ain tu. Itu kan wajib hukum. Pahala wajib ni aku lebihkan pahalanya berbanding dengan awak solat duha. Sunat kurang sikit pahalanya. Boleh faham tu suami? Suamis, sebab ramai suami nanti InsyaAllah jom kita penuhkan kantong pahala kita. Baik, wajib kedua suami kepada isteri apa dia? Amal. Wa qul i'malu, beramal kamu wahai suami, ialah nafkah. Yang ni kawan-kawan kena tahan sikit hati tu, jangan reputkan hati, jangan kecil hati, jangan pecahkan hati Zaman moden tambah pula kos hidup tinggi. Orang atas kena datang kerja. Atas tu 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Mengapa orang atas kena datang kerja? Ustaz, dia tu jurutera kimia, bidang dia tu tak ada orang lain ustaz, dia seorang dia boleh buat. Oh, beres. Hatu dia kena datang kerja. Sebab kita nak bangunkan negara kita, terutama petroleum. Chemical engineering. Baik, orang lain tak ada ustaz. Bidang tu memang dia seorang pakar ustaz. Jadi dia kena kerja. Tapi kalau bidang tu ramai sangat pakar, terutama ada lelaki yang perlu cari nafkah untuk isteri atau anak dia. Ni mengapa perempuan perlu keluar bekerja? Apa jawapan dia kawan-kawan? Dia nak beli baju ustaz? Okey, kita bincang. Siapa yang wajib menyediakan baju untuk isteri? Suami. Ustaz, dia nak makan ustaz. Siapa yang wajib menyediakan makan untuk isteri? Suami. Ustaz, dia nak beli rumah ustaz. Siapa yang wajib menyediakan rumah? Suami. Ustaz, kalau dia masuk hospital ustaz, siapa nak bayar? Siapa yang wajib bayar hospital isteri? Suami. Jadi mengapa isteri perlu keluar mencari pendapatan? Dah tak berjawab pula ya? Tak cukup? Tak apalah kau jawabnya. Kita ni bukannya wali duduk depan ni tak boleh jawab apa-apa. Kalau jawab maksud aku tentu kan. Kita nak faham ayat dia, betul kita nak praktikkan supaya kita insya-Allah sama-sama together enter paradise. Itu dia bukan kita nak memperrendah-rendahkan tak ya. Kita nak faham. Baik. Tak cukup. Okey, suami ni kerja yang tak cukup tu dari pukul berapa ke pukul berapa? 8.30, 5.30. Baki pukul 6.30 bawa ke sebelah malam tu. Buat apa? Boleh tak daftar dengan ini nanti dapat persen pula aku kempen ni. Daftar dengan ejen-ejen takaful. Mencari customer hari malam. Gunakan WhatsApp masing-masing. Gunakan WeChat masing-masing. Gunakan yang ada masing-masing. Boleh. Majikan tak marah. Sebab itu bukan untuk pejabat. Daftar dengan mana-mana syarikat umrah. Cari kawan-kawan nak beli umrah. Daftar dengan syarikat. Kan dia bagi RM250. Ustaz-ustaz tu kan ramai buat jadi ejen macam tu. Dia kumpul 60 orang. Ada dapat satu pada 300. Berapa dia dapat? Banyak. Bukan ustaz dia boleh buat, kita pun boleh buat juga. Jadi suami yang tak cukup kerja 8 pagi 5 petang, jangan balik rumah dengan 13 ataupun 17 grup WhatsApp dengan telefon. Tak boleh lah, sebab itu tidak menyahut malu. Ini malu namanya, bukan malu. Malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Sabtu, hari Ahad, jangan ambil basikal kayuh sampai 25 km. Yang perlunya berapa? 6 km untuk kesihatan. Kan? Ini dibantai pagi hingga ke petang. Kan? Dalam istilah sembang kita ni, bini hulu hala pergi kerja cari duit. Yang lelaki dengan kawan-kawan, kakak, oh kau dah penat nak kayu basikal. Basikal 7,000, 8,000 boleh beli. Nafkah isteri, baju dia, pampers dia, seluar dalam dia tak beli kan? Kau faham tak faham ni apa aku cakap ni? Ceritanya apa? Wa kulik malu, malu, tak nampak? Bosan ni. Tu, apa menu malu tu? Bekerjalah. Wahai suami. When I done my PhD at USM, 9 years ago, Bangi nak ke USM, nak ambil masa tu kita tak pandai online Asia ni, kita orang kampung tak reti. Jadi pergi naik by express. Kan, hentian Kajang, Sungai Nibong. Beres sampai sana, kungkang kan, jumpa supervisor, tengah hari balik lah. Kan, pukul 1 naik bas sana. Sungai Nibong, Pulau Pinang tu ke Kajang tak ada direct, dia kena turun Pudu atau Seremban. Kan? Start bila turun Pudu. Daripada Pudu kalau bas pukul 1 sampai Pudu pukul 5. 4B ke pukul 5 tu kan. Naik atas, naik apa benda yang 4 segi, warna kuning kelabu, MRT boleh lagi, LRT. LRT.
Kan LRT tak ada sampai Bangi. Yang sampai Bangi komuter. Jadi Ustaz terpaksa tukar di Bandar Tasik Selatan. Sudah ke 6 dah tu. Dah kat ke 6 dah situ. Turun LRT, melangkau sana, nak naik komuter. Kat situ nak kawan-kawan Ustaz menyaksikan betapa hinanya suami yang mengizinkan isterinya kerja KL naik komuter. Sebab masa tu kos perempuan belum ada. Kan masa tu lah Ustaz nampak tangan pekerja-pekerja asing Bangla, yang Nepal, yang macam-macam kan, memegang punggung, memegang bahu perempuan-perempuan kita yang pakai baju kurung ni, tolak menolak untuk masuk komuter. Mungkin salah seorang itu suaminya ada kat bangunan ni. Kita tak naik, kawan-kawan ni. Ustaz tak naik. Peluk tubuh kat tepi tu, tengok. Habis jalan komuter ni, tak naik. Kan? Sebab kita tak sanggup tu melihat keadaan dia. Datang satu, dia bila petang kan 15 minit sekali kan. Datang satu lagi. Yang sama juga berlaku. Datang satu lagi. Last sekali Ustaz kata, okey, aku solat maghrib dulu, baru balik. Jadi solat maghrib kat Bandar Tasik Selatan, baru naik komuter balik ke UKM. Turun di UKM. Betapa hinanya. Dalam kepala Ustaz, sepanjang bila mula melihat naik komuter sampai rumah tu kan, hinanya. Bukan hina perempuan tu yang dipegang-pegang, ditolak-tolak, hina suami. Senyap sunyi pula. Takut suami dia ni balik rumah, WhatsApp kawan, jumpa 3 orang, kopi berborak di kedai makan. Malam pula dia cari Manchester, Liverpool, Arsenal, melepong. Yang suaminya dipegang-pegang oleh orang berbun naik komuter. Isteri. Betapa hinanya suami itu dengan nisbah malu. Allah perintahkan supaya dia bekerja, tapi dia melepak. Lepas tu dia kata, dah tak cukup Ustaz, dia kena kerja lah. Ada faham? Beres, sambung lagi bincang. Dia orang perempuan boleh lah tulis surat, tak jawatan. Dan suami tanggung semua. Tudung, baju, surat dalam, baju dalam, pampers, semua suami dah tanggung. Itu sabun, kosmetik, nak pergi umrah, nak pergi Melaju, semua suami tanggung. Kerja apa? Terutama yang ada anak. Di salah satu sekolah swasta Islam, sekolah Islam swasta, Ustaz hantar anak ke situ. Ada 5 orang. Ini sebab tu saya percaya ni kat kawan-kawan ni. Antara sebab utama ni lah, sebab saya menyaksikan benda ni. Seorang perempuan, saya dah hantar anak, jadi sebab queue panjang nak keluar, jadi kita tak nak queue kan, relax nak apa Quran sikit, nak ulang Quran ni. Buka telefon tengok Quran. Lepas tu terpandang tu seorang perempuan keluar pada kereta. Masa keluar tu okey, dia guna tangan lagi buka pintu kereta belakang ni, dikeluarkan anak dia yang mungkin tahun 1 kan. Dia ambil beg ni, dia sandang bahu dahi di kat bahu kanan dia ni. Tangan kiri dia ni pegang anak di baju biru, maksudnya sekolah dah tahun 1 mungkin. Lepas tu tangan kanan ni pula ada seorang lagi buat baju kuning keluar, pegang pula dengan tangan kanan. Sebab kereta banyak ni. Dia pegang. Kemudian dia berjalan menapak sikit ke depan, dia pusing ke belakang balik, dia tutup pintu kereta dengan punggung ni, dengan buntut dia. Ni, mata air ni menyaksikan. Lalu timbul, aku perlu cari siapa suami dia. Kalau dah janda tak apa. Aku perlu cari siapa suami dia. Yang isteri terpaksa dengan baju kurung nak pergi kerja dah lengkap ni, tangan kan ni, bahu ni dengan beg sekolah anak yang biru ni tadi, ini budak baju biru, ini budak baju kuning, tutup kereta guna punggung. Betapa hina suami dia. Hina nisbah apa? Allah kata, malu. Bekerjalah kamu wahai suami untuk menanggung nafkah. Bukannya suruh isteri itu yang pegang-pegang punggung tutup pintu kereta. Bayangkan tu. Adakah kawan-kawan aku ni tak faham Quran?
atau tak beriman, duk melepak berpada dengan 8 pagi 5 petang, 6 petang bawa ke sebelah malam. Siapa ahad tak nak berusaha untuk menambahkan lagi pendapatan supaya isteri tak payah kena buat macam tu tadi. Oh, hari ni aku berceloteh banyak kan? Because why? My guys, because I love you together to enter paradise. Takut nanti kalian solat sunat, kalian solat duha, kalian masuk tabung mana-mana wakaf, kalian salawatkan Nabi, tapi Allah kata apa? Keputusanku ialah mau ke neraka. Lalu kita dah beranjak, ya Allah, ngapa? Kan aku solat duha 4 rakaat hari-hari. Oh, sorry. Semua itu adalah sunat. Mengapa kau biarkan isteri kau terbulu halang untuk pergi kerja? Walhal itu adalah wajib. Masa tu nak jawab apa kawan-kawan? Ni bukan ustaz yang nanya, Allah yang nanya. Nak jawab apa masa tu? Jadi jomlah kita pilih penat kat dunia ni. Kita pilih penat sini, dan nanti kita pilih penat. Jangan kena penat di sana. InsyaAllah berazamlah. Pastikan rumah tu tak share, kita bayar. Isteri nak makan tengah hari, kita bayar. Isteri punya telefon, kita belikan. Bil telefon isteri, kita yang bayar. Dia punya lipstick, nak tengok dia comel kat rumah kan, baju kelawar apa, baju kurung, baju jubah, semua kita beli. Masuk klinik, kita yang bayar. Apa lagi perlu? Cermin mata, kita yang beli. Lagi apa lagi sebut? Nak dia langkawi, kita yang belanja kepada Bank Asia. Baru layak suami tu menikah 2-3, betul? Tengok ngamuk laju dah tu. Engkau semua kongsi, bayar elektrik dia, bayar air bini, rumah pun 2 nama bayar kongsi, nak menikah 2-3. Macam mana dia nak setuju kan, betul tak? Tengok laju aku. Kau tak kerti benda bini ni. Beres. Okay. Jadi macam tu lah kawan-kawan. Nanti jangan terberanjak tahu Allah kata masuk syurga. Ya Allah, macam mana ni, aku tak ada solat sunat, tahajud tak benar ni. Tak apa kata Allah Ta'ala. Sebab semua keperluan rumah tu kau tabung, itu pahala wajib. Kan kita dah faham kan, pahala wajib sama tak pahala sunat? Tak sama. Yang lebih berat mana, pahala sunat ke pahala wajib? Tu. Hush, kalau dia membisu pula. InsyaAllah. Jadi orang perempuan, kalau saya kat suami, ni Ustaz nak bagi satu formula tu, tapi dalam hadis Nabi tak ada. Dalam Quran tak ada, dalam hadis Nabi pun tak ada. Ni formula saya fikir je. Puan-puan kerja, dapat gaji kan. Kalau saya kat suami, nak suami ni masuk syurga bagus, nanti perempuan bila dia masuk syurga, perempuan kan ngekok jadi ketua bidadari. Dapat je gaji 6,000 tu, transfer semua ke akaun suami. Lepas tu cakap kat suami, bang, ni 6,000 saya hebah kat abang ni, hebah. Hebah ni pemberian tanpa apa-apa imbalan saya hebah ni, abang belanja lah untuk keluarga. Duit tu duit abang dah tu. Jadi bila abang belanja kan dia dapat pahala kan. Betul? Sanggup macam tu tak? Mampus tak kan? Dapat dia tukar telefon 2,300 habis. Kan? Masa tu tak boleh kontrol lah, sebab itu dah milik dia, sebab kita dah hebah. Jadi kawan-kawan sekalian, nanti bagi rumah, cuba ambil kertas ataupun kalkulator, buka telefon tu kalkulator, cuba jumlahkan hari-hari belanja dapur makan untuk anak 4 orang, 5 orang dengan isteri kita berapa, cukup jumlahkan kan. Jangan rasa dah ni, Allah Ustaz saya tak ada nak buat wakaf, nak buat surah sebiji ni Ustaz, tak ada ni, sikit je saya wakaf, RM20, RM50 jumlah pun setahun berapa je, tak, cuba jumlahkan yang tu. Harga rumah kita, maintenance ini betul. Itulah ganjaran saudara-saudara dapat, dengan syarat itu adalah belanja kita, bukan isteri yang menumpang berbelanja sama. Itu syarat. Terperanjat gitu. Wallah, kalau dalam 34 tahun kita berkeluarga, agak-agak berapa belas juta tu kita berbelanja. Banyak.
Kalau yang hantar anak ke sekolah-sekolah swasta, yuran sebulan RM500. Itu cerita ayah, amal ayah pada anak lah. Baik, jadi itulah sebagai contoh saudara-saudara sekalian, perintah Allah Ta'ala, malu bekerjalah kalian. Ramai yang suka kutuk menteri-menteri, kadang-kadang kutuk menteri tak guna, menteri tak guna. Kalau menteri itu tolong buat jalan ke kampung, tolong pasangkan elektrik, cahaya, orang kampung boleh lalu elok, tak elak daripada jatuh semua banyak pahala dia. Yang kita duk mutuk ni dapat apa? Itu nak cerita amal lah. Masing-masing amal masing-masing. Baik, puan-puan atas. Setelah suami itu menanggung kesemua keperluan, apa pula amal isteri? Ni yang tengok siaran langsung ni, dongan elok yang perempuan-perempuan. Apa pula amal isteri yang wajib hukumnya? Adakah menyemak telefon suami? Apa hantar WhatsApp, siapa menelefon? Adakah tompang untuk mengawasi telefon tu? Untuk delete nombor dia, tengok perempuan comel, delete. Adakah itu kewajipan isteri? Menjawab dulu. Adakah kewajipan isteri suami balik lambat sikit sebelah suku sampai rumah hari malam ni? Tanya, abang ke mana tadi? Lambat balik ni? Jumpa kawan. Siapa nama kawan tu? Lelaki ke perempuan? Adakah itu kewajipan isteri? Tahu pun geleng kepala. Ni kongsi dengan kawan dia, ni rakam mana, ini power punya. Kan, sampai suami ni dah penat kerja tu, balik pula kena soal siasat, Allahu Akbar kabira, putus tali jantung. Sebab tu ramai ada tubuh persatuan ibu tunggal. Sebab suami jarang soal siasat isteri dia tu. Betul kawan? Betul. Ingat tak betul? Bila suami kata ni maknya ni istilah panggilan suami pada isteri kan macam-macam kan. Yang dekat Ahad depan ni mak saudara abang kenduri akikah anak dia, anak cucu dia, kita balik dengan puan abang dia. Suami cakap dulu. Isteri balas, bang, Ahad tu juga mak saudara saya buat kenduri birthday cucu dia. Itu je suami cakap. Isteri cakap, dia tak sambung. Tak payahlah balik rumah mak saudara abang, balik rumah saya. Isteri cakap-cakap tu je. Hari Ahad tu juga mak saudara saya buat birthday, kenduri birthday cucu dia. Kat mana pergi balik suami isteri hari Ahad depan tu? Ikut pengalaman kau kawan. Kau dengar ada orang gelak kat bawah ni. Dah tahu dah. Mengapa tanpa isteri tu sambung? Kalau macam tu balik kampung mak saudara saya, tak payah sambung, automatik suami ni mengalah. Mengapa? Sebab kalau suami ni balik juga rumah mak saudara dia yang kenduri akikah tadi, maka 3 hari muncul mulut isteri ni ke depan 2 inci. Betul tak betul? Seorang dia jawab tak betul, yang lain kesengih ya. Ini cara belajar Quran kawan-kawan. Ini cara belajar Quran. Dia kalau untuk guru jadi tawaduk barat, bermula terjemahannya bekerjalah kalian, yang tu kau tak faham ni. Ini nak bagi faham. Lepas ni insyaAllah kalau suami kata minggu depan mak saudara saya, okey bang, walaupun dalam hati ni mak saudara aku kena birthday anak, walaupun ada, tapi sebab setelah suami ni, tapi ingat tahu, setelah suami ni melaksanakan kewajipan-kewajipan semua tadi, maka wajib isteri yang dapat pahala pula boleh masuk juga tanpa solat duha, tanpa zikir, tanpa sedekah, ialah taat kepada suami. Inilah dia syariat kita. Jangan sambut feminisme, hak kesamaan, sama je suami isteri ni. Tak sama. Dalam iman, dalam dada kita ni tak sama. Perjuangan hak asasi sama. Itu kafir punya. Dalam iman kita tak sama. Betul tak kawan-kawan? Tapi benda ni tak nak dijelaskan. Asyik sambut hak asasi, hak asasi, hak asasi. Hak asasi Tuhan.
Tak beriman dengan Quran ke? Gitu ya. Baik kan. Jam ni laju, cabut bateri tu orang atas biar jangan tak. Baik. Mengapa kita perlu meneliti elok-elok perintah malu tu? Kerana yang depannya. Tengok. Sayarallahu. Siapa yang melihat kita ni? Allah tengok ya, suami itu duduk dalam rumah yang dibeli oleh isteri. Allah tengok ya, yang dia ni melepak depan Manchester Liverpool. Tak malu ke? Allah tengok ya, isteri kita ni tengah hari beli makanan bayar dengan duit dia sendiri. Allah tengok ya. Siapa lagi yang menengoknya? Wa rasuluhu. Rasuluhu. Dan Rasul juga melihat. Rasulullah menyaksikan. Wal mu'minun. Ada jadi bukanlah nak kata kita beriman lah ya. Moga-moga amin lah kan kata iman lah ya. Kita tengok ya, bahu sandang beg, tangan kanan, tangan kiri pegang anak, punggung tutup pintu kerja. Kita tengok. Mungkin suami dia tengah makan roti canai dengan kawan-kawan. Mungkin sangka buruk. Husnuzannya suami dia tengah naik motor ke KL. Sebab isteri kerja dekat kan. Baik. Jadi siapa yang melihat? Siapa yang menyaksikan semua ni? Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Jadi Allah tengok je, wah suami ni belikan telefon untuk isteri dia lah, untuk mudah dihubungi. So masa apa ke, tanya sihat tak sihat. Wah bagus kata Allah Ta'ala. Wah bil pun dia lah yang bayar. Oh isteri dia selamat daripada pergaulan bebas ni. Allah tengok. Baik. Lepas ni aku jadi penceramah rumahku syurga tu pula. Banyak suara masjid pun. Jadi orang perempuan yang berbayar pilih yang raya akan datang tu pilih Ustaz jadi Perdana Menteri. Aku kau bela nasibmu. Kan yang mu bawah ni pula aku penjarakan kalau tu penganggur dengan bola. Jangan habis tobat tak pilih aku dah. Ingat ya, jumpa yang menganggur tapi isteri dia bekerja, melopong depan bola tapi isteri terpaksa bekerja mencukup keperluan keluarga. Yang itu kita tangkap, kita hukum. Setuju tak? Kita nak sama-sama masuk syurga ni. Setuju, beres. Baik. Mengapa kita perlu malu kawan-kawan? Mengapa kita perlu malu? Perlu bekerja, beramal tadi, terutama yang wajib-wajib tadi. Kerana ini dia. Wasaturadduna. Apa makna dia kawan-kawan? Jadi kalau kawan-kawan sebut bila dia mati kan, kita kata dia tu dah kembali ke rahmatullah. Itu salah. Yang tu akidah tak betul. Tapi bukan nama itu kita nak tak betul lah kan, perkataannya. Tapi kalau ikut nilainya tak betul lah. Sebab kita ni tak pernah pilih untuk kembali. Kita ini dikembalikan. Hari Ahad itu saya ada program dengan guru-guru kafah di Pelabuhan Utara Kelang. Tengah-tengah bincang-bincang, masjid kata jawatan bersama, Ustaz kejap lagi mayat naik ni kita solat jenazah. Kata okey, beres. Kebetulan Ustaz mandar ada dia wuduk dah. Kejap tu mayat naik. Depan orang pun baris. Jadi sempat tanyalah siapa mati ni? Tanya dengan orang dewasa ni naik. Siapa mati? Kita budak umur apa? 20. Mati apa? Accident. Kat mana? Kat Melaka. Bila sebut umur 20, okeylah kita pun Allahu Akbar. Imam pun jenis imam memang buat kerja imam je. Dia tak prihatin dengan apa-apa tazkirah atau apa. Jadi Allah Assalamualaikum doa. Lepas tu bila dia nak angkat mayat tu, saya kata jangan angkat dulu. Itu first time saya buat. Semua hidup saya first time. Tak tahu Allah bagi kekuatan lagi. Sebab mati lelaki umur 20 tahun. Jangan angkat dulu. Berdiri. Semua berdiri. Ustaz pun pergi depan. Saya tengok mata yang bayar-bayar dia ni pukul 10 lebih tu macam tu lagi. Maksudnya baru bangun tidur.
Dia kata kamu tunjuk kata mu yang bayar dia ni. Dia dah mati. Kamu solat subuh tak tadi? Kawan-kawan pernah tak mengalami macam tu? Tak pernah kan? Aku seorang je buat kat dunia macam ni. Kamu solat subuh tak tadi? Dia 20 tahun dah mati. Kejap lagi pakcik-pakcik dan kau ni, kamu ni akan angkat dia masuk ke van estima. Van dia estima, sebab tu orang nak mati depan estima. Akan bawa ke yang lahat, masuk yang lahat. Apa yang dia bawa? Dia ni nak bawa apa? Imam baca doa tadi laju, kamu tak faham. Imam pun berubah tadi. Dia nak bawa apa? Ada dia bawa baca Quran, ada dia bawa duha, ada dia bawa subuh jemaah, ada dia bawa sedekah, ada dia bawa puasa Isnin Khamis. Satu-satu saya sebut. Berapa banyak dosa dengan mak ayah dia ni? Mak ayah dia kata jangan keluar rumah, tapi dia keluar juga ni. Berapa banyak? Satu-satu, tapi tak tunjuk ke mayat, tunjuk ke budak-budak. Lepas tu dah habis dalam 7 minit, tak habis 10 minit. Saya kata dah, boleh angkat mayat. Seorang pun tak bergerak. Dia jadi kaku. Saya kata, hei angkat ni, bau. Jual kuasa masjid pun datang salam. Ustaz, lain kali tiap kali dia kematian, Ustaz datang, Ustaz sini, Ustaz. Tu nak cerita wasaturaduna. Bukan kita yang pilih bila kita nak mati. Kalian mati umur 72 sempat belajar Quran, sempat belajar fardhu ain, sempat solat subuh jemaah, sempat hadir majlis ilmu maghrib, kuliah subuh. Kalau mati muda-muda, sempat. Yang sempatnya kayu basikal 35 km, pergi mancing 7-8 jam, duk borak dengan kawan 3-4 jam, duk grup WhatsApp 23 grup. Jadi apa yang akan kita bawa apabila kita pergi ila alimil ghaibi? Kita bukan kembali kepada hakim mahkamah tinggi. Hakim mahkamah tinggi hanya tahu benda zahir saja. Tapi kita kembali kepada Tuhan Allah Ta'ala yang tengok, Allah sebut dua, alimil ghaibi wasyahadah, tapi Allah sebut al-ghaibi dulu supaya masuk dalam hati kita. Dalam rumah tak ada siapa nampak. Kita dengan anak-anak tak siapa tahu, tapi Allah tahu. Ni cerita je, bukan kisah betul lah ni. Bila kawan-kawan muda-muda beranak 1-2 ni, bila mak mertua, mak mak suami ni datang rumah dia lah dalam 3 hari kan, nak tengok cucu dia kan. Bila mak mertua kepada isteri ni ada kat rumah ni, biasanya orang perempuan kena jawab soalan ya. Biasanya siapa yang ambil pinggan suami untuk makan malam? Bila mak mertua ada kat rumah, siapa ambil pinggan dia? Yang cedok nasi dia siapa? Yang cedokkan kuah masuk ke pinggan siapa? Yang pilihkan udang yang besar sikit siapa? Oh, suami, isteri tu layan suami tu. Bagus. Ada pengalaman tak? Tengok dia gelak dia macam tu, adalah tu. Habis 3 hari, mak kita ni, ayah balik rumah dia kan. Jadi tinggal kita dengan tu. Siapa yang ambil pinggan? Copet kau jawab. Yang cedok nasi siapa? Tulu halal kau kata pinggan ke sini. Masa mak mertua tu ada, isteri ni ambil pinggan. Ingat tahu, kita kembali kepada alimil ghaibi. Bila mata mak mertua tu ada, itu asyahadah dipanggil. Bila mata mak mertua tu tak ada, namanya al-ghaibi. Jadi sahabat-sahabat, kita tak perlu berlakon dengan orang. Sebab nilai lakonan tu, macam kami duduk depan ni, pandai berlakon dengan ni. Takat 1.5 jam berceramah tu, boleh berlakon sangat. Sebab tu kalau nak nikah tu, kalau ini idea lah kita pekah kan. Dia cadangnya, kalau Ustaz nak nikah, akak Ustaz ni pergi berpergian, maksudnya berjalan, bergaul dengan yang kita nak nikah tu 3 hari 3 malam. Nanti dia cadang sebab 3 hari 3 malam dia tak boleh berlakon lah.
Hari pertama dia berlakon makan 3 suap dia berhenti. Tengah hari, malam 3 suap dia berhenti. Ni bakal isteri tu kan. Hari kedua boleh lagi. Masuk hari kedua dia dah ke buluh, dia bantai 3 ringgit. Dia tak boleh berlakon. Ingat tak, kita tak perlu berlakon. Kita paparkanlah siapa kita. Sebab apa? Sebab kalau kita berlakon macam tadi kan, bila mak mentua dia layan suami dia, power macam raja kan. Bila tak ada, ambil tinggal lagi cedok. Kadang-kadang kena goreng telur sendiri lagi. Kalau senyum tu maksudnya ada makna. Orang atas tak nampak ni, dia orang senyum lagi. Baik, kawan-kawan sekalian. Bila kita kembali ke situ, ada yang pernah jadi imam tak? Ada ni kan? Kalau jadi imam maghrib, isyak, subuh, yang man arif disukun, yang ujung-ujung tu panjang tak? Bismillahirrahmanirrahim. Yang ujung-ujung tu panjang tak? Jadi imam panjang. Bila solat senyap, dia timbul soalan tu. Ini sama-sama kita lah ni, kena baca hidung masing-masing kan. Mengapa bila telinga makmum terdengar, dia mampu tu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh panjang, mampu. Tapi bila tiba rakaat 3-4, mungkin sahabat-sahabat pernah terkena, ada pengalaman. Kita dengar dibaca tu elok, yang kuat 2 rakaat tu. Jadi pun kita rakaat 3 tu ikutlah aturan. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cukupkan huruf dan tanda baca tu, elok. Tapi bila sampai ihdinas siratal, Allahu akbar, imam dah rukuk. Ada tak kadang-kadang kita terkena? Mengapa waktu kuat suara dia boleh elok? Nip. Mengapa bila rakaat 3-4 yang baca senyap, kita tak tak sampai siratal, baru ihdinas siratal, belum lagi siratal ladzi kan? Dah rukuk dah. Ramai yang terkena. Sebab Ustaz kan ngajar solat suruh-suruh masjid tu. Ramai yang tanya macam tu. Kalau macam tu Ustaz, kita ikut imam ke kita beri Fatihah? Itu yang kita tahu. Bila syahadah, cantik amal. Bila ghaib, dah penutup. Bila kembali kepada dia, maka Allah memberitahulah, hai suami, engkau tak bagi nafkah kat isteri, fayunabbi'ukum, pastilah Allah akan memberitakan pada kalian, beritahu kepada kita semua ni, bima kuntum ta'malun, apa amal yang telah kamu lakukan wahai suami, apa amal yang telah kamu lakukan wahai bapa, apa amal yang telah kamu lakukan wahai isteri. Allah akan beritahu. Betapa kejutnya hati suami awak kepada awak sebab awak suka memberontak, Allah akan beritahu. Sebab itu awak tak payah kata, kalau macam tu hari Ahad hujung minggu depan balik rumah saya. Awak tak payah kata sebab suami awak memang kecut, sebab awak kerap sangat merajuk bermasa muka, maka tak payah sambung. Anak mak saudara saya kenduri birthday anak dia, maka dengan itu balik rumah saya. Tak perlu. Dah terjemahan je masalah dulu. Sekian saja. Harap-harap boleh faham Faham tu? Beres. Balik-balik buka At-Taubah 105. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.